Hai, Assalamualaikum. Dan di dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda apakah perbezaan di antara best before, use by dan juga expiry date yang biasa kita tengok dekat packaging makanan yang kita beli dekat pasar ataupun dekat kedai runcit. Sebelum tu, kita tengok dulu intro. Okey, apakah perbezaan di antara tiga term yang biasa kita tengok dekat packaging makanan yang kita beli dekat pasar ataupun dekat kedai runcit ni? Tak tahulah sama ada anda masih alert lagi dengan perkara ini dan ataupun tidak. Jadi saya sarankan ataupun nasihat kepada anda, pastikan produk yang kita beli sebelum kita kita check dulu sama ada tarikh dekat packaging makanan tersebut masih valid ataupun tidak. Saya akan terangkan apakah itu best before sebenarnya. Penandaan best before ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai baik sebelum. Biasanya penandaan best before ni terdapat pada makanan yang dibungkus segar selama 90 hari ataupun kurang daripada 90 hari. Dan ia juga dilabelkan pada makanan yang dipack di tempat yang lain ataupun kita panggil sebagai food repack dan bukan dijual terus di kedai tempat produk itu dibeli. Alright. Apa yang nak dengar kat sini? Penandaan best before ni nak menyatakan selepas bertarikh best before ni, kesegaran dan juga kualiti pada produk tersebut dah berkurang, bergantung juga kepada cara penyimpanan kita dekat rumah ataupun dekat mana-mana lah. Okay, cara penyimpanan kita, sama ada penyimpanan kita tu baik dan cara yang betul, maka kualiti dan juga kesegaran dan juga texture makanan tersebut akan tak banyak berubah lah. Dia still berubah tapi tak banyak berubah. Tapi kalau cara penjagaan kita dan juga penyimpanan produk makanan tersebut dengan cara yang tidak elok dan boleh menyebabkan makanan tersebut mudah rosak, maka memang 100% lah kesegaran dan juga kualiti pada makanan tersebut dah berubah 100% dan tidak elok juga untuk kita makan. Dan biasa kita tengok best before ni, packaging yang kita dapat tengok best before dekat produk-produk yang kering lah, makanan kering seperti roti, biskut dan sebagainya. Okey, apa yang nak dekat sini? Selepas bertarikh best before ni, kita still boleh makan. Baik kita tengok juga kepada kualiti makanan tersebut, sama ada ia elok lagi untuk dimakan ataupun tidak. Jadi gunakanlah panca indera yang Allah telah ciptakan pada kita ni, iaitu mata, hidung dan juga lidah. Gunakanlah untuk lihat dan gunakanlah untuk hidung dan juga gunakanlah untuk rasa sebelum kita guna produk tersebut. Alright, sama ada ia elok lagi untuk digunakan ataupun tidak. Sekiranya tidak elok, terus dispose, terus buang. Dan dia juga tidak elok kepada kita kerana ia boleh menyebabkan kita cerit-berit dan juga kita boleh kena food poisoning lah. Okey, seterusnya saya nak terangkan kepada anda apakah itu use by ataupun use before. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai guna sebelum. Okey, bila kita dengar guna sebelum ni, kita faham. Maksudnya kena guna sebelum daripada tarikh tersebut. Okey. Perkara ni ataupun apa yang nak dikatakan kat sini, kita kena guna produk yang telah dilabelkan sebagai use by ni ataupun use before ni sebelum daripada tarikh tersebut. Contoh je lah, saya bagi satu contoh. Okey, produk tersebut, produk A ni dia dilabelkan use by dan tarikh tu adalah 20 Mac 2020. Selepas bertarikh 20 Mac 2020, iaitu pada hari tersebut 21 Mac 2020, maka produk tersebut dah tak valid lagi untuk digunakan dan disarankan ataupun wajib untuk kita dispose dan terus buang kerana ia telah rosak dan tidak elok untuk kita makan dan boleh menyebabkan kita food poisoning. Okey. Saya sarankan juga kepada peniaga-peniaga di luar sana, janganlah kita jual produk-produk yang dah tak valid ni, use by ni ataupun use before ni yang telah melebihi tarikh use by ni, dan janganlah kita terus still lagi nak jual produk tersebut sebab benda ni dah menyalahi undang-undang dan dia boleh menyebabkan customer kita jadi sakit, kena food poisoning dan kemungkinan juga kita juga akan disaman oleh mereka. Okey, saya sarankan selepas tarikh daripada use by ni elok kita dispose. Dan biasanya use by ni produk-produk yang kita akan tengok adalah seperti produk-produk frozen seperti ikan, daging dan juga sebagainya. Okey, yang terakhir sekali saya akan terangkan apakah itu expiry date ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai tarikh luput. Okey, ataupun biasa kita tengok expiry date bila, expiry date bila makanan tu, expiry date ni bila makanan tu. Sebenarnya expiry date, okey, tarikh luput. Okey, expiry date ni biasa kita akan lihat pada produk seperti cecair formula, suplemen dan juga susu formula untuk bayi. Okey, biasa kita tengok kat TV kan ada iklan
susu segar untuk bayi, susu formula untuk bayi, elok untuk bayi membesar dan sebagainya. Okey, selepas pada tarikh expiry date ni, jangan jangka lagi dia punya nutrisi yang telah diklaim dekat TV tadi dan juga nutrisi yang telah dinyatakan dekat packaging tadi sama dan juga ada dalam produk tersebut. Okey, nak kedekan kat sini, selepas bertarikh expiry date ni, nutrisi dan juga khasiat-khasiat yang ada dalam susu tersebut dah tak ada. Dan jangan gunakan lagi produk tersebut dan elok untuk kita dispose produk tersebut. Jangan bagi dekat bayi, dekat anak-anak kita. Jangan kita pula yang minum. Jangan, ada lagi ni membazir, jangan kena habiskan membazir ni. Okey, jangan gunakan. Buang untuk kesihatan dan kebaikan diri kita juga. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini, check dulu sebelum kita beli, pergi pasar, mak suruh pergi pasar, kita sendiri pergi pasar nak beli barang untuk barang-barang rumah lagi dekat zaman-zaman COVID ni sekarang kan. Nak pergi pasar pun kadang-kadang pakai list. Dan kita check dulu sama ada barang tersebut valid tak lagi untuk kita gunakan, untuk kita guna bersama keluarga. Alright, itu saja dari saya. Assalamualaikum.